Berikut merupakan contoh isu Islamofobia di Perancis. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti situasi Islamofobia di Perancis serta membincangkan Islamofobia di Perancis daripada perspektif falsafah. Islamofobia ialah suatu pemusuhan dan ketakutan tidak berasas terhadap Islam dan akibat ketakutan atau kebencian pada orang Islam atau majoriti daripada mereka. Pemusuhan anti-Islam sebagai serangan lisan dan fizikal terhadap orang Islam, serangan ke atas masjid, naratif yang lazim dan rutin dalam media arus perdana serta diskriminasi pekerjaan. Islamofobia mempunyai kesan buruk terhadap kehidupan masyarakat Islam, ahli keluarga dan masyarakat Islam. Video yang dilakonkan adalah asbab Islamofobia memuncak di Perancis. Samuel mengajar kelas subjek moral dan CV. Pada ketika itu, beliau menggunakan kartun Charlie Hebdo ketika mengajar mengenai kebebasan bersuara. Dengan menggunakan lukisan Charlie, iaitu karikatur yang menunjukkan lelaki bogel, di mana lelaki itu dianggap merujuk kepada Nabi. Beliau meminta mana-mana pelajar Muslim yang tidak bersetuju dengan kartun tersebut untuk memalingkan wajah mereka. Namun, Samuel dituduh mengajar kelucahan kerana menunjukkan karikatur lelaki bogel tanpa sebarang pakaian dan bersikap Islamofobia dengan menggunakan platform media sosial. Pelajar-pelajar mula berasa tidak puas hati dan mendedahkan identiti Samuel kepada Anzorov, dan Samuel telah dikritik oleh pelbagai pihak. Anzorov tiba di depan sekolah tempat Samuel mengajar dan bertanyakan pelajar mengenai Samuel kerana tidak mengenali Samuel. Lalu Anzorov bertindak memburu dengan menikam dan memenggal kepala guru itu. Gambar kematian Samuel telah disebarkan di dalam aplikasi Twitter oleh Anzorov. Polis tiba di tempat kejadian dan meminta Anzorov untuk menyerah diri, tetapi Anzorov enggan dan cuba mengayunkan pisau sebagai amaran. Polis menyangka bahawa Anzorov mempunyai bom di vesnya, lalu polis melepaskan tembakan kepada Anzorov dan menangkapnya. Berita mengatakan bahawa Anzorov mati akibat tembakan tersebut. On the streets of this quiet town in the suburbs of Paris, the aftermath of a horrific act of terror. And this is the victim, named as Samuel Paty, a teacher in his 40s, brutally murdered on this street. His killer shot dead by the police. It's understood the murderer was incensed because the teacher had started a debate with his pupils about caricatures of the Prophet Muhammad. D'après mon fils, qui est musulman, my son, who is Muslim, who sat in this class, he is disgusted. He is very disappointed. He told me this was a teacher he liked, a very nice, very pleasant teacher, not Islamophobic or whatever. Well, he's disturbed. In any case, I'm not putting him back to school. It's over. This is the end. Gambar-gambar di atas merujuk kepada Samuel Paty, di mana guru yang dibunuh oleh Abdullah Anzorov. Perkara ini mengundang pelbagai reaksi oleh masyarakat, terutamanya reaksi benci yang dilemparkan kepada Islam yang kini menimbulkan gejala Islamofobia yang semakin memuncak. Perkara ini telah menjadi isu hangat kerana terdapat banyak artikel yang telah dikeluarkan oleh setiap negara, tidak kira negara Islam ataupun bukan Islam. Berdasarkan kajian dokumen yang saya dapat, seorang guru bernama Samuel Paty yang mengajar subjek civic di sebuah sekolah middle school dibunuh oleh Abdullah Anzorov yang baru berusia 18 tahun.
Abdullah Anzaros ialah pelarian yang mendapat perlindungan di Perancis. Samuel dibunuh kerana menunjukkan kartun menghina Nabi SAW oleh kartunis Charlie Hebdo di kelasnya pada awal bulan Oktober. Disebabkan pembunuhan tersebut, Presiden Perancis Emmanuel Macron mempertahankan tindakan guru tersebut dan memberikan anugerah khas Legion d'Honneur dalam satu majlis yang diadakan pada 21 Oktober 2020 yang lalu di Universiti Sorbonne. Beliau menganggap penghinaan guru tersebut sebagai aksi hero kerana mempertahankan dasar kebebasan dan beliau juga berjanji untuk memerangi golongan radikal Islam habis-habisan. Reaksi dunia yang saya dapati dalam kajian ini adalah daripada OIC. Setiausaha Agung Majlis Kerjasama Teluk Nayef Falah Mubarak Al-Hajrif menyifatkan kata-kata Macron sebagai tidak bertanggungjawab dan berkata beliau akan meningkatkan penyebaran budaya kebencian. Selain itu, Pertubuhan Kerjasama Islam OIC telah menggesa Perancis untuk mempertimbangkan semula dasar pemisahnya yang menyasarkan Islam. OIC berkata, kami mengutuk serangan kekal terhadap sentimen umat Islam dengan menghina simbol agama yang diwakili oleh peribadi Nabi. Selain itu, reaksi daripada negara Islam seperti Iran dan Arab Saudi. Sikap kerajaan Perancis terhadap umat Islam telah membawa kepada peningkatan tindakan Islamofobia dan serangan perkauman di negara itu. Di seluruh dunia Islam, beberapa pemimpin telah mengutuk Perancis dan Macron, termasuk Arab Saudi dan Iran. Sejak kebelakangan ini, umat Islam di Perancis menghadapi cabaran dan kerana situasi berterusan di Perancis menggambarkan umat Islam menghadapi perkauman, diskriminasi, malah nyawa mereka dalam bahaya. Organisasi politik yang mempunyai hubungan Islam telah diancam dengan penutupan, protes pro-Palestin telah diharamkan dan pergerakan Beyond Divestment Sanction telah diisytiharkan sebagai haram. Analisis falsafah yang terdapat dalam kajian ini adalah teoretikal. Ia merupakan pemikiran masyarakat yang serong terhadap agama Islam. Masyarakat menganggap bahawa Islam mendatangkan keburukan serta kejahatan terhadap mereka. Misalnya, disebabkan oleh tindakan Abdullah Anzaros, Islamofobia dalam kalangan rakyat Perancis semakin meningkat. Hal ini disebabkan pemikiran yang sempit dan salah faham terhadap agama Islam. Kedua, praktikal. Praktikal merupakan pemikiran tentang keadaan kehidupan insan bermasyarakat yang mengalami Islamofobia, di mana masyarakat yang mengalami Islamofobia menganggap bahawa setiap yang dilakukan oleh orang Islam itu adalah satu ancaman sedangkan mereka yang membuat sesuatu yang boleh menghina agama Islam itu sendiri. Terakhir, analisis baharu. Ia merupakan penggunaan media sosial telah menjadi fenomena masyarakat, khususnya di kalangan orang muda, sama ada ianya mendatangkan manfaat atau sebaliknya. Seperti isu pembunuhan Samuel Paty di Perancis, penyebaran tentang pembunuhan Samuel Paty telah dilakukan oleh Abdullah Anzaros melalui Twitter. Perkara ini mengundang pelbagai reaksi oleh masyarakat, terutamanya reaksi benci yang dilemparkan kepada Islam yang kini menimbulkan gejala Islamofobia yang semakin memuncak. Kesimpulan, jelaslah bahawa Islamofobia semakin meluas pada hari ini. Meskipun bermacam definisi berkenaan Islamofobia yang diperdebat, namun semuanya mengarah kepada sebuah kesamaan tentang terbentuknya ideologi ketakutan yang tidak rasional terhadap Islam. Tanggapan Islamofobia merupakan satu propaganda yang sengaja dicipta oleh kumpulan tertentu untuk melihat kemunduran dan kejatuhan Islam. Sehubungan dengan itu, golongan cendekiawan Islam mula berdialog dan memperbetulkan kembali konsep yang salah yang selama ini dipegang oleh masyarakat berlandaskan ajaran Islam sebenar, iaitu Al-Quran dan Sunnah.